Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Tajuk uh, perbincangan hari ini adalah krisis yang dikatakan melanda Parti Pribumi Bersatu Malaysia, khususnya melibatkan Azmin Ali dan Zuraida Kamaruddin. Jadi sebagai ulasan awal, saya rasa saudara-saudari pun sudah tahu. Tidak lama dahulu Zuraida telah mengumumkan keluar daripada Bersatu dan telah memasuki Parti Bangsa Malaysia. Jadi terdapat banyak ura-ura, banyak spekulasi berhubung dengan tujuan penubuhan Parti Bangsa Malaysia. Jadi hari ini saya akan menceritakan dan juga mendedahkan perkara-perkara yang telah dibawa kepada perhatian saya oleh sumber-sumber tertentu berhubung dengan Parti Bangsa Malaysia, dan kemudiannya satu krisis yang dikatakan melanda Bersatu, khususnya melibatkan Azmin Ali dan Zuraida Kamaruddin. Okey. Jadi saudara-saudari masih ingat lagi langkah Sheraton. Salah satu pihak yang telah menjayakan langkah Sheraton, yang menjadi penggerak utama langkah Sheraton, tak lain tak bukan Azmin Ali, di mana Azmin telah berjaya meyakinkan Zuraida dan 9 lagi ahli parlimen PKR untuk mengkhianati PKR dan menyertai gerombolan baru yang diusahakan khususnya oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey. Jadi itu yang telah berlaku. Setelah itu, apabila Zuraida dan 9 lagi ahli parlimen PKR bersetuju untuk keluar PKR bersama Azmin, maka bermulalah langkah Azmin yang kemudiannya menjurus kepada langkah Sheraton, iaitu dengan sekongkol Azmin bersama Muhyiddin dan kluster mahkamah. Jadi apa yang saudara-saudari mungkin tidak tahu, dan berdasarkan satu versi kisah yang telah disampaikan kepada saya, ialah sebenarnya Azmin pada ketika itu ada banyak perancangan yang tidak spesifik. Salah satu daripadanya yang telah diceritakan kepada orang-orang dia di dalam PKR ialah penubuhan satu parti baru, di mana MP-MP ini akan masuk parti baru itu. Salah satu lagi cerita dia adalah mungkin jangan tubuh parti baru, mungkin semua MP-MP ni masuk gerakan, parti gerakan. Tetapi sehingga langkah Sheraton berakhir, perkara ni sebenarnya tidak pernah diputuskan secara konkret oleh Azmin. Maknanya walaupun dah berlaku langkah Sheraton, walaupun dah 11 MP PKR keluar parti itu untuk menyertai Muhyiddin dan kluster mahkamah dalam gerombolan baru yang kini sampai hari ini mentadbir negara, Azmin sebenarnya tidak ada perancangan spesifik di manakah MP-MP ni akan duduk. Bersatu ke, gerakan ke, atau bawah parti baru ke, tidak ada perancangan spesifik. Dan saya difahamkan sebenarnya sebelum langkah Sheraton lagi, Azmin telah mengadakan perbincangan dengan 1-2 pemimpin dalam gerakan. Malangnya, pemimpin-pemimpin gerakan ini tidak dapat memberi kepastian kepada Azmin sama ada beliau boleh mendapat jawatan dalam majlis tertinggi parti itu. Maknanya jawatan di peringkat pusat, di peringkat kepimpinan utama. Jadi itu saya dipahamkan, itulah yang dimahukan oleh Azmin. Jadi bila tak dapat, Azmin berada dalam dilema. Dan selepas langkah Sheraton, beberapa minggu atau beberapa hari selepas langkah Sheraton pun tidak ada satu keputusan konkret daripada Azmin. Jadi semua ni sebenarnya telah meresahkan meresahkan 9 MP yang telah keluar PKR bersama Azmin, dan disebabkan mereka resah, tidak tahu adakah Azmin akan bawa mereka masuk gerakan, adakah akan ditubuhkan parti baru. Di situ mulalah terjalin hubungan erat antara mereka dengan Zuraida. Jadi walaupun Zuraida sendiri tidak tahu apa kesudahannya, di manakah mereka akan duduk, tetapi sekurang-kurangnya
menerusi Zuraida dapat sedikit penjelasan, ya, 9 MP tersebut. Namun Azmin tetap, ya, memikirkan option-option yang ada yang bertumpu terutamanya kepada kedudukan dia dalam parti. Dan akhirnya Azmin membuat keputusan untuk memasuki Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Disebabkan Azmin mendapat kepastian bahawa beliau akan menjadi ahli majlis kepimpinan tertinggi parti itu. Ya, dapat jawatan dalam kepimpinan pusat. Jadi dia masuk PPBM. Sebenarnya tindakan Azmin tiba-tiba membuat keputusan untuk masuk PPBM ni, saya dapat tahu tidak disenangi oleh ramai pemimpin MP-MP di kalangan 9 MP yang telah mengikuti Azmin dan Zuraida keluar daripada PKR. Kerana majoritinya bukan Melayu Islam. Kalau saudara-saudara nak tahu, pada awalnya selepas Langkah Sheraton, PPBM atau Bersatu masih parti yang bertunjangkan kepimpinan Melayu Islam. Jadi jika bukan Islam, dia tidak boleh jadi ahli. Jadi di situ menimbulkan keregangan di antara 9 MP ni dengan Azmin. Dan 9 MP ni hanya berpaut pada Zuraida. Dan wujud juga sedikit keregangan di antara Zuraida dengan Azmin berhubung perkara ni. Kerana seolah-olah 9 MP itu diperdaya. Ya. Jadi melihatkan situasi ini, melihatkan mula berlaku ketegangan antara Azmin, Zuraida, MP-MP dari PKR yang menyokong Muhyiddin, yang bersetuju menyokong Muhyiddin disebabkan Azmin, ya. Mereka bukan menyokong Muhyiddin sebab mahu, mereka bersetuju menyokong Muhyiddin sebab Azmin. Jadi Muhyiddin membuat keputusan untuk mengubah perlembagaan Bersatu supaya boleh terima ahli bukan Muslim. Jadi Parti Bersatu sudah tukar daripada parti berteraskan kepimpinan Melayu Islam kepada parti berbilang kaum. Dan ini pelik sebab apabila Bersatu bersekongkol dengan kluster Mahkamah PAS dan sebagainya untuk meruntuhkan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan, Ummah diberitahu niat mereka adalah untuk menubuhkan kerajaan Melayu Islam. Tetapi apa yang Bersatu buat ialah dia tukar daripada parti berteraskan kepimpinan Melayu Islam, keahlian Melayu Islam, kepada parti berbilang kaum. Gara-gara nak benarkan, ya, MP-MP yang bukan Melayu, bukan Islam, yang keluar daripada PKR itu untuk sertai Bersatu. Ya, sebab Muhyiddin tidak ingin ketegangan di antara Azmin, Zuraida dan 9 MP ini berpanjangan. Sebabnya jika MP-MP ini hubungan mereka terlalu tegang dengan Azmin, takut mereka membuat keputusan untuk mengabaikan Azmin dan menyertai parti-parti lain dan menarik sokongan daripada Muhyiddin. Jadi kedudukan Muhyiddin akan terganggu gugat, akan terancam. Jadi sebab itulah Bersatu telah ubah perlembagaan dia untuk membenarkan keahlian bukan Muslim. Tetapi ini sebenarnya, walaupun MP-MP ini telah menyertai Bersatu, tetapi sebenarnya beberapa MP telah menyertai Bersatu, tapi sebenarnya mereka masih tidak berpuas hati sebab mereka bukannya boleh pegang jawatan penting dalam Bersatu. Kalau ikut perancangan awal, Azmin, Zuraida dan 9 MP akan keluar PKR, dan jika ditubuhkan parti Bersatu, parti baru, mereka akan menguasai parti itu atau mendapat jawatan-jawatan dalam gerakan mungkin. Ya, tapi ini tidak. So makin regang sebenarnya hubungan antara 9 MP ni dan Zuraida dengan Azmin. Tetapi Muhyiddin berjaya membeli masa, ya, sebab MP-MP ni masih tidak ada tempat lain untuk pergi dan bersetuju, beberapa MP ni bersetuju menjadi ahli Bersatu. Akhirnya pada tahun 2021, Larry Singh, ya, dia mengumumkan, ya, Parti Bangsa Malaysia. Sebenarnya Parti Bangsa Malaysia ni, kalau kita lihat sejarahnya, ia diasaskan oleh ayah Larry Singh ni bersama beberapa pemimpin lain. Tapi nama dia lain. Nama dia dulu lain, di Sarawak, ya. Dan ayah Larry Singh
dengan pemimpin-pemimpin itu apabila menubuhkan sebuah parti baru di Sarawak, mereka atau mengambil alih, saya lupa, mereka mengharapkan untuk kerjasama dengan BN. Mereka ni kira BN friendly ataupun kira sokong jugalah Barisan Nasional. Tetapi setelah menunggu lama, mereka masih tidak menjadi sebahagian daripada Barisan Nasional. Kemudian Larry Seng, iaitu anak kepada pengasas parti itu, telah menyertai PKR dan berada di PKR beberapa tahun sehingga 2021 di mana akhirnya beliau, Larry Seng, yang rapat dengan Zuraida, telah umum keluar PKR dan sertai parti yang diasaskan oleh bapa dia dulu. Parti ni dari permulaan dia memang cuba merapati Barisan Nasional. Kemudian setelah memasuki parti baru, parti yang diasaskan oleh ayahnya tu, Larry Seng telah menjenamakan semula parti itu sebagai Parti Bangsa Malaysia dan menjadi presiden parti itu. Dan seterusnya, apabila Zuraida umum keluar bersatu, Larry Seng telah bersetuju untuk duduk tepi dan membenarkan Zuraida mengambil alih jawatan presiden. Jadi Zuraida ini bakal jadi Presiden Parti Bangsa Malaysia. Okey. Jadi ramai yang berpendapat, termasuk saya dulu, bahawa sebenarnya Azmin dan 9 MP atau 8 MP yang lain daripada Bersatu yang asalnya daripada PKR akan menyertai Parti Bangsa Malaysia. Malah bukan hanya saya, di dalam Bersatu termasuk di kepimpinan pusat ada kerisauan itu yang akan berlaku. Tapi rupa-rupanya berdasarkan maklumat yang saya terima, hubungan antara Zuraida dengan Azmin makin regang. Makin regang. Dan sebenarnya sekini mereka sudah berpisah. Ada Azmin dan ada 9 MP yang lain termasuk Zuraida. Maknanya Azmin seorang dan yang lain-lain dulu yang keluar dari PKR, mereka berasingan. Dan saya dipahamkan berkemungkinan besar apabila Zuraida secara rasmi menjadi Presiden Parti Bangsa Malaysia, MP-MP yang asalnya daripada PKR itu, yang dulu bersetuju untuk sertai Azmin dan sokong Muhyiddin, akan masuk Parti Bangsa Malaysia. Dan jika ini berlaku, maka Azmin akan duduk seorang. Kalau daripada gerombolan asal yang datang dari PKR masuk Bersatu tu, akhirnya akan tinggal Azmin seorang. Bila Azmin tinggal seorang, pengaruh dia dalam Bersatu akan berkurang. Kerana kini Azmin orang penting buat Muhyiddin. Sebab menerusi Azmin, Muhyiddin dapat sokongan 10 MP tambahan begitu sahaja. Jadi bila tinggal Azmin seorang, saham dia akan jatuh di dalam Bersatu. Dan ini akan memberi laluan kepada Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Muhyiddin menguasai Bersatu. Jadi kedudukan Azmin akan tergugat. Jadi saya tidak hairanlah jika benar Azmin sedang cuba mengadakan perbincangan dengan pihak yang berkait dengan Rafizi Ramli atau Rafizi Ramli sendiri. Andai kata betul, saya tidak akan terkejut jika Azmin cuba memperbaiki hubungan dia dengan Rafizi Ramli. Kerana semenjak Rafizi Ramli memenangi pemilihan parti bagi jawatan timbalan presiden, pengaruh dia agak kuat dalam PKR. Walaupun prestasi PKR di kacamata rakyat tu tidak berubah, tetapi di dalam PKR pengaruh Rafizi Ramli kuat sehingga merencatkan kemampuan Anwar untuk mengumpul akuan bersumpah dari parti dia sendiri untuk menyokong satu-satu perkara. Contohnya menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, sukar. So jika Azmin dengan Rafizi contohnya bersatu dan Azmin bertindak keluar daripada Bersatu dan masuk kembali PKR, maka ini akan menjadi satu gandingan yang mampu mencantas terus Anwar. Jadi saya tidak hairan jika itulah hala tuju Azmin. Tetapi lumrah politik, apa sahaja boleh berlaku dalam 24 jam. Jadi hari ini hubungan Zuraida Azmin tegang, esok mereka berbaik semula, kita tidak tahu. So itulah situasi dia. Dan ini adalah satu krisis besar kerana apa pun saya yakin
saya yakin akan berlaku pengunduran ahli-ahli parlimen yang asalnya daripada PKR yang kini dalam bersatu ke Parti Bangsa Malaysia untuk menyertainya bersama Zuraida tidak lama selepas Zuraida disahkan sebagai Presiden Parti Bangsa Malaysia. Itu saya lihat berkemungkinan amat tinggi akan berlaku. Cuma disebabkan keregangan ini, Azmin akan tinggal seorang. Jadi itulah pencerahan saya hari ini. Jika anda ada soalan, anda boleh mula bertanya sekarang. Dan jangan lupa ya, rujuk scroll ke bawah, rujuk live semalam di mana saya adakan satu sesi khas bersama Muhammad Hanif Katri Abdullah berhubung kecelaruan dalam di Malaysia ya, khususnya melibatkan perarakan peguam-peguam ke parlimen yang disekat, kemudian isu fitnah Tommy Thomas terhadap Tun Mahathir, dan seterusnya fitnah seorang ahli MKT UMNO terhadap Tun Mahathir yang akhirnya memakan diri seolah-olah beliau membuktikan, mengesahkan bahawa kemungkinan memang sah ada Zahid dirasuah ya. So ini telah saya buat dan live ini sesi saya bersama Hanif Katri telah dipecahkan. Bahagian pertama sudah pun diterbitkan dalam YouTube Regi J. Siri Taudin, jadi pastikan anda juga menontonnya di sana. Baik, jika ada soalan. Kim Baker, come GE15, all these frogs traitors will be buried alive. If PKR were to accept the return of this turncoat, Anwar and PKR will be totally wiped out too. Okay, even if PKR does not accept this turncoat, I think you're referring to Azmin, PKR will be wiped out. And that has been proven through many state elections, both in West and East Malaysia. Okay, Anwar is not relevant. Okay, PKR is no longer relevant. Kalau kita lihat pemilihan PKR ya, dalam pemilihan PKR sendiri, lebih 85% ahli dia tidak keluar mengundi, memilih. Itu pun kita jangan cerita negara menerusi pilihan raya negeri ya, 2 di Malaysia Timur, 2 di Malaysia Barat, yang menunjukkan PKR dah tak relevan. Di dalam PKR itu sendiri, lebih 85% ahli dia tidak keluar memilih. Walaupun kononnya Rafizi membawa perubahan dan bla 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 dan sebagainya. Jadi pemilihan tu sebenarnya dari sudut itu gagal. Sama seperti Johor, saya beritahu, memandangkan hampir 50% tak keluar mengundi, pengundi berdaftar tak keluar mengundi. Pilihan raya itu gagal menunjukkan mandat sebenar rakyat. Sama juga PKR, ini bukan hampir 50% yang tak keluar mengundi, hampir lebih 85% tak keluar mengundi. So situasi PKR ni critical. Okay. Zul Hasan, Rafizi akan tegar dalam pendiriannya untuk tidak berkompromi dengan pengkhianat. Agak sukar untuk predik kerjasama dia dengan Azmin. Saya sebenarnya bila kita kata I have nothing against Rafizi at the moment. I have nothing. Okay, bukan niat saya nak komen berkenaan dengan Rafizi. Tetapi I don't know this man. So adakah dia tegar dalam pendiriannya ke tidak, itu saya tidak tahu. Di dalam politik, benda ni bukannya konkret. Okay, kita lihat banyak juga perkara lepas yang berlaku yang membuktikan Rafizi pun ada terlibat dengan fitnah. Kalau kita lihat keputusan mahkamah dan sebagainya, penyelesaian mahkamah dan sebagainya, dan kita lihat inkonsistensi di pihak dia pun ada. So I don't know. Okay, mungkin kerjasama ini yang saya kata, saya tidak terkejut. Saya tidak akan terkejut. Saya tidak akan terkejut jika Azmin bertindak untuk cuba bekerjasama dengan Rafizi. Saya tidak kata memang itu yang berlaku, tapi pembacaan saya tidak terkejut ya. So malah ada ura-ura Azmin berjumpa dengan 2 orang dalam PKR. Jadi saya tidak akan terkejut, itu sahaja. Dan apa pun, tidak semestinya kerjasama ini dilakukan dengan penyertaan Azmin dalam PKR. Boleh juga dilakukan tanpa diumumkan. Boleh juga dilakukan di belakang tabir. Kita tidak tahu. Khairul, saya okay.
Surimu Suri. Adakah Azmin bijak berpolitik? Apakah pengakhiran Azmin? Ini menarik ni. Adakah dia akan berjaya atau kecundang dalam dunia politik? Okey, menerusi pembacaan saya, Azmin setiap langkah yang dia ambil, macam kita berjalan ya di satu dataran berpasir, setiap langkah yang kita ambil akan meninggalkan kesan, jejak dia. Okey. Cuma antara jejak kita baik, diterima, dihargai ataupun dicemuh tidak baik ya. Saya lihat perjalanan Rafizi, setiap langkah yang dia ambil meningkatkan permusuhan dia dengan banyak pihak. Ya. Sebab dia sudah dicap sebagai an opportunist bermula ketika langkah Kajang. Ya. Dan diiktiraf oleh banyak pihak sebagai orang yang dalam senyap seperti belut bermain politik untuk mengambil kesempatan. Ya. Nah, dia sudah terkenal dengan sifat itu. Dan pada PRU 14 dia sebenarnya orang sudah lihat dia merapati Tun Mahathir, dan disebabkan dia amat rapat dengan Tun Mahathir selepas PRU 14, ianya tu juga telah menimbulkan keregangan di antara dia dengan Anwar. Dan kemudian dia tinggalkan satu lagi jejak di mana dia bermusuh dengan Anwar apabila mengkhianati PKR. So rakan-rakan Azmin yang baki, yang tinggal, hanyalah pada ketika itu Tun Mahathir, Muhyiddin dan sebagainya daripada Parti Bersatu. Kemudian menerusi langkah Sheraton, Azmin mengkhianati Tun Mahathir. Satu lagi langkah, satu lagi jejak yang dicemuh, yang meningkatkan jumlah musuh dia. Jadi bilangan individu, kumpulan yang dikira bukan musuh Azmin tu makin mengecil. Jadi selepas langkah Sheraton tinggal Muhyiddin dan orang-orang yang bersekutu dengan Muhyiddin sahaja. Tinggal itu sahaja. Even dalam PAS, orang dah mula ragu-ragu, was-was berhubung Azmin. Walaupun mereka tidak menyatakannya, tetapi disebabkan duduk dalam Perikatan Nasional bersama-sama, mereka was-was. Ya. Di dalam UMNO pun kita lihat, walaupun mereka bersekongkol dengan Azmin, kluster mahkamah, tetapi pemimpin UMNO selain kluster mahkamah tidak begitu mudah menerima Azmin. Jadi kumpulan yang boleh menerima Azmin menjadi semakin kecil. Jadi Muhyiddin begitu yakin untuk merapati Azmin kerana dia tahu Azmin tidak boleh pergi ke mana-mana. Dan dia betul. Dia betul. So Azmin hanya ada bersatu, hanya ada Muhyiddin. Itu sahaja. Dia tidak boleh ke mana. Tidak ada orang yang ingin berkompromi dengan dia, bercatur dengan dia, percayai dia. Tidak ada. Sebab orang dah tahu sikap Azmin. Malangnya, Azmin sebabkan sikap dia itu, dia juga ada masalah dengan kumpulan dia sendiri dalam Bersatu yang dia bawa dulu dari PKR. Sepatutnya Azmin dalam keadaan ni dia patut bertindak bijak dan menjaga ke-9 MP yang dia bawa keluar dari PKR tu. Tetapi dia lebih mementingkan diri sendiri sehingga berlaku masalah dalam kumpulan dia sendiri. Bila berlaku masalah ni, jadi dunia politik Rafizi makin menyusut lagi. Kini tinggal Muhyiddin dan pemimpin-pemimpin tertentu dalam Bersatu sahaja. Tak tinggal lagi Zuraida, tak tinggal lagi MP-MP yang dikira orang rapat Azmin yang dia bawa dari PKR tu, tak ada lagi. Itu pun dari kalangan pemimpin-pemimpin yang tinggal dalam PPBM, ramai juga tidak suka Azmin. Saya dipahamkan Hamzah Zainuddin dengan Azmin pun ada masalah. So dunia Azmin makin mengecil, dan disebabkan itu Muhyiddin bertambah yakin Azmin tidak ada tempat nak pergi.
melainkan Azmin berbaik dengan Zuraida balik. Itu boleh terjadi, ya. Tetapi saya rasa sukar sebab Zuraida sudah bakal menjadi Presiden Parti Bangsa Malaysia, jadi ini amat sukar. Jadi tidak mustahil lah Azmin pergi balik ke PKR untuk membantu pemimpin nombor 2 untuk mencantas Anwar. Tidak mustahil lah, sebab saya tidak lihat jalan lain lagi. So dunia Rafizi makin mengecil. So kalau kita lihat seluruh perjalanan Rafizi, menjawab kepada soalan anda, Suri Musuri, adakah Azmin bijak berpolitik? Buat jangka panjang, tidak. Dia sebenarnya menjerat diri dia sendiri menerusi setiap langkah yang diambilnya, kerana dia fikir langkah itu bijak, dan menerusi setiap langkah dia dapat apa yang dia nak, dia dapat jawatan yang dia nak, tapi bagi jangka panjang dia sedang memusnahkan kerjaya politik dia. So apakah pengakhiran politik Azmin? Akhirnya dia akan tercicir. Dan ini makin jelas untuk jangka panjang. Adakah dia akan berjaya atau kecundang dalam dunia politik? Itu saya dah jawab lah. Itu pendapat saya. Okey, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Jadi pastikan anda sertai saluran Telegram saya yang saya akan letak link di ruang tajuk sebentar lagi. Dan juga satu artikel berkenaan dengan apa yang saya ceritakan akan saya letakkan juga di ruang tajuk. Jadi klik dan baca. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.